peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I got my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my Lyra from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you, the way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you to the end. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my Lyra from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you, the way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And now I say you should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Baby, good love and protection made me. I get my Lyra from the source. Got my phone, I wish I never met your ass. Sometimes it be like that, but I'm not myself. Tonight you're gone, there ain't no way I'm moving alone. I'm not afraid, I need your bed. Sometimes it be like that. Wasn't even so for spirit, yeah, niggas crazy in the night. I cannot save it, and I could keep you nice and warm. Wondering or thinking I'm in love. If I was to give you the world, there's anything you can think of, yeah. Got so much going to be upset. I swear I'll let it be your friend. I say I'm gonna be right back. It hurts sometimes to be like that. I might be better on my own. I hate you blowing up my phone. I wish I never met your ass. Sometimes it be like that, but I'm not myself. Tonight you're gone, there ain't no way I'm moving alone. I'm not afraid, I need your bed. Sometimes it be like that. Sometimes when you thought you found the love of your life, now you think I'm just one of those guys leaning on. I can't let when you read it wrong. Don't know why you trip on us. You put me down, I figure out. Can't tell you why, but tell you what. You caught me thinking I might be better on my own. I hate you blowing up my phone. I wish I never met your ass. Sometimes it be like that, but I'm not myself. Tonight you're gone, there ain't no way I'm moving alone. I'm not afraid, I need your bed. Sometimes it be like that. Cause you brought us on my mind, yeah. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my Lyra from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see. Salam sejahtera dan selamat datang diucapkan kepada para peserta program Festival di Barium yang ke-9 pada tahun 2022. List berlangsung. Pengumuman pertama, semua peserta diwajibkan mengaktifkan atau membuka kamera sepanjang program berlangsung. Pengumuman kedua,
Sila pastikan peranti mikrofon Anda diaktifkan sepanjang sesi program. Pengumuman yang ketiga, para peserta diminta untuk menjaga tata susila penampilan diri sebelum, semasa dan selepas program berlangsung. Pengumuman keempat, sekiranya para peserta ingin bertanyakan soalan, Anda dibenarkan untuk mengaktifkan peranti mikrofon atau mengisinya di ruangan komen sewaktu sesi soal jawab. Harap maklum, terima kasih. Indah bermalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Salam sejahtera kepada semua peserta program Festival Vivarium yang ke-9 pada tahun 2022. Bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul di pautan ini bagi menimba ilmu dan memupuk kesedaran berkaitan kelestarian alam semula jadi. Dengan itu, bagi memohon keberkatan program kita pada malam ini, saya ingin menjemput Saudara Anas bin Asyahari bagi memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka ghafurur rahim, innaka sami'un alim, innaka rabbu arsyin azim, innaka barru jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Festival Vivarium yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat silakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hadirin yang dihormati sekalian, slot pertama kita pada malam ini ialah slot Vivarium Game Talk series yang ketiga, iaitu Paludarium, yang mana akan disampaikan oleh penceramah jemputan khas kita, iaitu Encik Muhammad Sani bin Talib. Terlebih dahulu, berikut adalah serba sedikit latar belakang beliau. Beliau merupakan seorang pembantu perikanan tingkatan khas di Pusat Ikan Hiasan, Jabatan Perikanan Malaysia. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Sani bin Talib untuk menyampaikan ceramah. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berusaha Encik Nabi Rausiwa selaku setiausaha program ini, dan yang saya hormati Encik Wan Syaki bin Wan Yusof selaku penyeras program ini, serta tuan-tuan dan perempuan yang berada di ruangan Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Okay, terlebih dahulu saya ucapkan
Terima kasih kerana sudi berjemput saya dalam program ini, program Kahoot Game Talk Paludarium. Untuk makluman ini adalah kali kedua saya dijemput oleh pihak UPM dalam menyampaikan ceramah dan demo. Yang lepas ni saya ada demo untuk bagaimana kita nak buat Paludarium. Yang pertama tu saya dijemput pada tahun 2018 sebelum kita adakan Maha 2018, dan yang kedua inilah pada tahun 2022 lah, dalam bulan Januari ini. Okey, sebelum saya meneruskan ceramah ini, ingin saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey, saya Muhammad Salim bin Talib, bertugas lebih kurang dalam 20 tahun dalam jawatan perikanan, dan saya dalam bidang aquaculture. Sebelum ini saya bertugas di banyak tempat, 5 tempat, lebih kurang dalam 5 tempat, dan tempat yang kelima ni adalah di Pusat Ikan Selangor ni, di mana saya mula-mula ditempatkan di sini, di tempat tumbuhan akuatik, dan di situ saya pun belajarlah berkenaan dengan tumbuhan akuatik, dan saya juga adalah salah seorang daripada penyedia WIM Written Instruction Manual untuk pelajar-pelajar SKM tahap 3. Okey, sebelum tu saya juga ingin bercakap berkaitan dengan Pusat Ikan Selangor sikit. Okey, Pusat Ikan Selangor ni dia adalah telah beroperasi pada tahun 1957, yang dikenali sebelum ini adalah sebagai Pusat Pembiak Bayi Ikan Air Tawar. Kemudian fungsi utama sebagai pengelola benih ikan air tawar lah pada masa itu. Kemudian pada tahun 1983 mulai mengendalikan kursus berasrama dan dikenali sebagai Pusat Latihan Perikan Air Tawar. Dan ditukarkan lagi pada tahun 1993 bertukar kepada Pusat Pengembangan Aquaculture Air Tawar. Kemudian bertukar sekali lagi pada tahun 2005, iaitu bertukar kepada Pusat Ikan Selangor. Okey, ini fungsi pusat sini fungsi pusat kita sini adalah sebagai pusat menyelamat bagi ikan arowana ataupun ikan air tawar, di mana ikan arowana ataupun ikan larangan, ikan arowana yang akan dibawa keluar ke luar negara tetapi tidak mempunyai dokumen yang lengkap, unit penguatkuasa kita akan menyita ikan tu dan dibawa ke sinilah, keluar ke Pusat Ikan Selangor untuk didokumentasikan dan sebagai bahan bukti lah sekiranya ada berlaku kes-kes penyeludupan secara haram. Kemudian dan ikan larangan bagi ikan yang dilarang dibawa masuk ke Malaysia, contoh seperti sekarang ni ikan simodola, ikan piranha, yang di mana ikan ni dia orang masa-masa mula-mula dia masuk tu sebagai ikan hiasan. Kemudian selepas ikan tu agak besar sikit, dia akan lepas ke perairan umum. Jadi dia mengganggu sistem ekosistem ikan tempatan. Kemudian kita juga ada mengadakan khidmat pengembangan aquaculture, di mana kita akan adakan latihan in situ. Latihan in situ ni kita akan pergilah ke tempat-tempat yang kita dijemput untuk memberi ceramah-ceramah berkaitan dengan aquaculture, biasanya di komuniti-komuniti setempat yang akan menjalankan projek-projek aquaculture. Kemudian kita ada khidmat, kita menjadikan khidmat untuk kajian tapak. Sekiranya ada individu ataupun mana-mana syarikat ingin mengusahakan ataupun membina kolam-kolam ikan yang baru, kita juga akan mengadakan khidmat untuk siasatan tapak lah, dari segi kualiti tanah, dari segi kesesuaian tapak. Dan kita akan ada buat penyakit ikan, kajian penyakit ikan, serta pameran dan untuk demonstrasi, demonstrasi bukan demonstrasi jalanan, demonstrasi berkaitan dengan perikanan. Kita akan buat contoh macam pada tahun 2018 saya dijemput oleh UPM untuk buat demonstrasi berkaitan dengan paludarium. Okey. Kemudian kita juga di sini ada mengeluarkan benih ikan air tawar, termasuk ikan hiasan, tumbuhan akuatik, begitu juga edaran dan pelepasan ke perairan umum. Kemudian kita ada menjalankan latihan kursus teknikal kepada kumpulan sasar, kaki tangan dan agensi yang berminat.
Dan kita juga ada menyediakan macam latihan ataupun latihan industri bagi pelajar UPM, dan kita pun banyak juga yang menerima pelajar UPM untuk latihan industri di sini. Selain pada itu, universiti-universiti lain pun ada juga. Dan kita pun dah mula mengambil balik selepas PKP ni, kita pun dah berhenti lebih kurang dalam 2 tahun lah, kita tak ambil pelajar-pelajar untuk latihan industri, dan sekarang kita dah ambil balik lah. Tapi dengan syarat yang tertentu lah, mengikut SOP yang dibenarkan oleh pihak berkuasa. Okey, di sini juga kita dah menjalankan kursus-kursus teknikal berkaitan dengan pembenihan ikan, kursus-kursus tenaga ikan, termasuklah kursus-kursus vivarium ni. Okey, kursus vivarium, tumbuhan aquatik, dan pada tahun ini kita ada satu kursus untuk tumbuhan aquatik dan vivarium. Kemudian kita akan menjalankan kemungkinan pada bulan Julai ini kita akan adakan satu kursus untuk vivarium untuk orang awam. Tapi kalau tuan-tuan nak join sekali pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kena isi semua jenis kursus untuk Jabatan Perikanan perlu melalui online, e-latihan kita. Okey, berkaitan dengan kursus vivarium ni, Paludarium, tuan-tuan dah tahu sikit sebanyak tentang Paludarium? Okey, sepanjang ceramah saya ni kita santai-santai malam ni kita baca santai semasa saya bercakap membentangkan pembentangan saya ni, tuan-tuan perempuan boleh bertanyakan soalan, dan apa yang boleh saya jawab insya-Allah saya akan jawab, dan kalau saya tak boleh jawab mungkin saya akan rujuk pada yang lebih arif dari saya lah. Mungkin tuan-tuan perempuan pun ada sedikit ilmu, sama-sama kita kongsi kongsi ilmu untuk sesama kita. Okey, boleh saya bentangkan slide saya pengacara majlis, boleh Boleh, Encik. Okey, terima kasih. Alright. Okey, vivarium daripada bahasa Latin okey, dari segi etimologi dia viva bermaksud kehidupan, dan rium tu ada maksud tempat tertutup ataupun kurungan. Viva ni adalah kehidupan, bermakna kita mengurung sesuatu di tempat yang tertutup dan mengikut habitat asal dan satu ekosistem yang ada di situ. Okey, next. Okey, next. Okey, dan definisi vivarium adalah seperti tempat buatan yang dibentuk menyerupai habitat asli pada suatu ekosistem sama ada di darat, air dan laut. Okey, contoh kalau tuan-tuan perempuan boleh tengok seperti di zoo negara ataupun Underwater World yang akan buat sama macam ekosistem di satu tempat tu. Contoh kita pergi ke zoo negara ataupun di zoo yang terdekat dengan tuan-tuan perempuan, di zoo di Taiping, kita akan tengok dia akan letak binatang itu bukan macam dulu dah. Binatang tu diletakkan di dalam penjara, seolah-olah macam di penjara, tapi sekarang ni macam bebas. Tapi di satu tempat tu kawasan dia saja. Di mana tempat tu dibina mengikut seakan-akan habitat asal dia. Okey. Okey, next. Okey. Okey, sebelum tu kita pergi tidak. Okey, untuk vivarium ni dia tidak menjurus pada satu bentuk pembuatannya seperti kaca. Mana kata ruangan yang tertutup itu sama ada daripada boleh digunakan bahan plastik, logam ataupun kayu. Kita boleh buat satu bekas yang boleh menempatkan bahan-bahan yang kita gunakan ni untuk menjadikan satu ekosistem di situ, ataupun dia menjadi sebuah taman mini yang mempunyai ciri-ciri alam semula jadi. Okey, sekarang ni boleh tuan-tuan boleh faham apa yang saya sampaikan Okey. Okey, next. Okey, inilah sejarah ringkas daripada bermulanya sejarah vivarium ini, di mana pada tahun 1842 oleh seorang yang bernama Nathaniel Bagshot Ward yang berasal dari England. Okey, beliau telah menulis sebuah buku yang bertajuk On the Growth of Plants in Closely Glazed Cases. Okey, eksperimen mengenai perbaikan dilakukan ke atas serangga dengan menggunakan sebuah bekas kaca dengan dimasukkan sedikit tanah.
Okey, pada masa dulu, masa zaman peperangan dunia kedua dulu kan, tentera-tentera daripada British, dia orang telah menakluk beberapa buah negara di mana dia akan bawa hasil benih-benih pokok ataupun anak-anak pokok tu nak berpindah dari satu negara ke satu negara tu dan menggunakan teknik dipanggil apa tu? Balang wadin. Balang wadin. Balang ni digunakan untuk buah pokok ni satu tempat dalam satu jangka perjalanan jangka masa yang lama di mana pokok ni dia tidak mati dalam balang tu dan boleh berpindah dari satu negara ke satu negara. Contoh yang paling kita boleh tengok di mana di Malaysia ni, di mana anak pokok getah atau biji-biji getah ni dibawa daripada Brazil ke Malaysia. Menggunakan kaedah lebih kurang yang macam ni. Okey. Dan eksperimen ni mengenai pembaikan ni dilakukan ke atas serangga dengan menggunakan sebuah bekas kaca. Ini masa dia mula-mula nak buat nak mewujudkan cara bagaimana hendak memindahkan sesuatu benda hidup daripada sebuah negara ke sebuah negara. Next. Okey, dalam eksperimen ni, selepas dia dapat satu dalam balang kaca tu, okey, selepas satu tempoh tu, bekas tersebut telah ditumbuhi dengan pokok paku pakis. Okey. Benda ni dilakukan tanpa disengajakan. Okey. Dia menjadi heran pada beliau kerana pokok-pokok tersebut sukar untuk ditanam secara sengaja. Tetapi tiba-tiba tanpa disengajakan pokok ni boleh terus hidup. Daripada situlah idea ni timbul untuk dia menanam pokok di situ ataupun mengambil anak pokok tanam di situ dan dibawa ke negara-negara lain. Okey, next. Okey, inilah gambaran tidak balang yang digunakan oleh Watt dalam uji kaji tersebut. Lebih balang wadin. Jadi yang kita tengok di dalam dia tu ada pokok-pokok. Boleh dimasukkan pokok-pokok. Okey, next. Okey, susulan daripada penemuan tersebut, eksperimen ini telah dijalankan ke atas tumbuh-tumbuhan dan ianya telah dijadikan satu kaedah pada zaman pemerintahan Queen Victoria bagi memindahkan anak pokok untuk satu jangka masa perjalanan yang panjang dari England ke beberapa buah negara seperti di Australia. Okey. Okey, dan telah menamakan balang yang digunakan sebagai balang wadin. Okey, next. Okey. Pada satu ketika setelah kaedah ini digunakan pakai untuk satu tempoh, ia kembali tenggelam dengan penemuan kaedah baru yang lebih efisien teknologi tinggi. Di mana pada waktu sekarang ni, di mana pokok-pokok ni dia dibawa benih-benih pokok ni dibawa dengan menggunakan teknologi yang terkini menggunakan gas nitrogen. Dengan benih-benih itu boleh disimpan dalam satu jangka masa yang lama dan boleh berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kemudian pada tahun 1990-an, kaedah ini muncul semula, tapi dengan konsep yang berlainan lah. Inilah yang kita sebut sebagai terrarium. Okey. Okay, next. Okey, terrarium ini hampir mirip dengan aquascape, namun dia perbezaannya pada terrarium tidak menggunakan media air sepenuhnya, malah ianya adalah kombinasi air, tanah, tumbuh-tumbuhan, serangga dan haiwan ataupun reptilia seperti amfibia, iaitu jenis haiwan vertebrata dan invertebrata. Okey, next. Okey, manakala aquascape pula ialah seni menyusun tumbuhan akuatik termasuk batuan, batu kerikil ataupun tunggul kayu untuk mendapatkan keadaan yang menyenangkan secara artistik, secara kesenian, seni nak menyusun tu di dalam akuarium. Seolah-olahnya kita ni berkebun di dalam air. Okey, industri tumbuhan akuatik ni adalah seiringan dengan sebahagian daripada industri ikan hiasan negara. Okey, next. Okey, kita tengok tu kenapa tumbuhan-tumbuhan akuatik ni diletakkan di bawah perikanan. Okey, kita tengok daripada definisi ikan yang di bawah Akta Perikanan 1985. Secara ringkasnya ialah semua hidupan air akuatik tetapi tidak termasuk
memerang penyu dan telur-telurnya. Sebab itulah tumakotik ini diletakkan di bawah perikanan. Jadi mungkin ada setengah-setengah orang yang heran kenapa tumakotik ni di bawah Jabatan Perikanan. Sedangkan kita masih ada Jabatan Pertanian kan. So dia mengikut akta. Mengikut akta perikanan 1985 di mana tumakotik ini dah di bawah Jabatan Perikanan. Okay, sebab tu kalau kita nak ada pengusaha-pengusaha dia nak ekspor mesti melalui dengan Jabatan Perikanan. Okay. Okay, next. Okay. Dalam reka bentuk aquascape ni, kita ada terdapat beberapa aquascape yang sering menjadi minat peminat akuarium lah. Dia ada gaya-gaya yang tersindah, gaya Belanda, gaya semula jadi, gaya biotop, gaya paludarium dan gaya terumbu karang. Kita cerita sikit lah sebelum kita pergi ke paludarium. Kita cerita sikit tentang sejarah macam mana benda ni daripada mula sehingga dah terjadinya paludarium. Okey, kita pergi. Next. Okey. Gaya Belanda ni di mana pelbagai jenis pokok akuatik yang kontestor. Dia meniru konsep kebun bunga di daratan. Gaya ini telah bermula sejak 1930-an di Belanda. Ketika itu peralatan akuarium ini telah mula dan mudah diperolehi. Okey, dia meniru konsep di daratan. Okey. Macam mana susunan itu di daratan kemudian diaplikasikan reka bentuk itu di dalam air dan iaitu tenggelam di dalam air supaya kita tengok untuk sedap mata memandang. Okey. Dipanggil gaya Belanda sebab apa yang dipanggil gaya Belanda? Sebab Belanda adalah pengeluar ataupun pengekspor bunga yang terbesar di dunia kan, Belanda. Okey, next. Okey. Di dalam gaya Belanda ni juga pokok-pokok akuatik ni yang ditanam ni berlainan ketinggian iaitu tinggi di belakang, rendah di depan. Okey, tumbuhan yang sering digunakan seperti Limnophila, pelbagai jenis Hygrophila, tumbuhan berdua merah seperti Alternanthera renici, Amanita gracilis dan pelbagai jenis Rotala. Okey. Tumbuhan akuatik ni dia sebab dia bukan jenis ataupun sayur sapi sawi, bayam. Sebab pokok-pokok ni dah tidak dipandang sebelum ni dia tidak dipandang. Kemudian dia tidak popular pokok ni. Tetapi apabila dia diletakkan di dalam akuarium dia menampakkan satu suasana yang sedap mata memandang. Lepas tu kita nak panggil nama-nama pokok ni susah. Kita kena panggil pokok ni dengan menggunakan nama saintifik. Baru kita boleh senang. Dia tak macam pokok-pokok yang kita biasa kita dengar atau biasa kita lihat kan. Seperti macam Limnophila aquatica ni, kalau tuan-tuan dan puan agak boleh kenal tak pokok ni, Limnophila aquatica ni. Cuma ada yang bentuk macam mana. Okey, kalau tumbuhan Limnophila aquatica ni bentuk dia bukan dalam pokok. Kalau kita dalam air ni kita panggil dia lumut lah. Lumut macam kebomba. Kebomba ni dia macam ekor kucing dalam air tu. Itu panggil Limnophila, nama pokok dia. Dan Hygrophila ni terdiri pada Hygrophila polysperm, Hygrophila deformis. Kemudian tumbuhan berdua merah seperti Alternanthera renici. Di mana pokok-pokok ni boleh hidup di atas darat dan macam Alternanthera ni boleh hidup di atas darat dan di dalam air. Kalau kita rumah biasanya Alternanthera ni, spesies Alternanthera ni biasa di rumah kaum-kaum Cina banyak saya jumpa. Tapi nama dia Alternanthera sessilis, di mana dia boleh satu tanaman herba yang boleh merawat tak silap saya darah tinggi ataupun kecil manis pokok ni. Kemudian Amanita gracilis dan pelbagai jenis Rotala. Okey. Kalau Rotala kita nak kenal pokok pun susah. Kalau kita tak tahu nama dia yang sebenar. Tapi ini adalah nama saintifik dia. Kita kena tahu dalam nama saintifik. Okey, next. Okey. Di mana 80% lantai akuarium diliputi dengan tumbuh-tumbuhan. Dia ada macam grass hair ataupun hair grass.
Haigrass ataupun tiada substrat dapat dilihat seperti substrat macam tanah dia tu macam apa aqua soil tu tak dapat dilihat, penuh dengan haigrass. Kemudian tumai yang tinggi ni berfungsi juga sebagai pelindung daripada pandangan peralatan di belakang akuarium. Kan di belakang akuarium tu kita letak kadang-kadang kita letak apa tak ada background apa kan. Dia berfungsi dan menutup lah bahagian belakang akuarium tu. Okay, next. Okay, tengok ni contoh di mana 100% dalam akuarium tu ditanam dengan tumbuhan aquatik. Tengok lantai akuarium dia. Tuan boleh nampak? Okay, next. Okay, next. Okay, kita tengok. Okay, nampak pokok-pokok tumbuhan-tumbuhan aquatik ni, cantik dia adalah pada sifat fizikal dia. Dia bukan pada bunga dah, sebab pokok-pokok tumbuhan aquatik ni dia tidak ada bunga sebabkan dalam air tidak ada kumbang untuk menjadi madu dia. Jadi dia tidak berbunga, hanya cantik pada daun-daunnya, sifat-sifat fizikal dia. Okay, next. Okey, pergi pada gaya semula jadi Pendekatan baru gaya semula jadi ni ataupun gaya Jepun. Dia diperkirakan oleh Takashi Amano pada tahun 1990-an lah. Di mana Takashi Amano ni adalah seorang fotografer yang dan seorang pecinta alam semula jadi. Dia apabila dia pergi ke satu tempat, sama ada di kawasan hutan ataupun di kawasan pergunungan, dia akan mengambil gambar di kawasan itu dan daripada gambar tersebut dia akan create satu menggunakan akuarium tu, menggunakan tumbuhan aquatik, akan create satu pemandangan yang seakan-akan pemandangan yang dia gambar, pemandangan yang terdapat pada gambar yang dia ambil di tempat-tempat yang dia ambil, yang dia pergi tu. Okey, 3,000 buku Amano ni adalah daripada Nature Aquarium World dan telah menunjukkan minat untuk berkebun dalam air. Okey, dan dia pun buka company dia sendiri itu ada ADA Aquaculture tu adalah daripada syarikat pada Takashi Amano. Okey, ia meniru landscape semula jadi dengan pokok, batuan dan tunggul. Dia menyusun batu-batu tu membentuk seperti kawasan-kawasan pergunungan, kawasan-kawasan hutan dan dia meletakkan gambar-gambar tersebut di sebelah akuarium yang dia create dengan tumbuhan aquatik tu. Nampak seakan-akan sama. Okey, dan dia mewujudkan satu landscape miniatur ataupun taman mini. Okey, next. Okey, ini salah satu contoh lah. Dia ambil di gambar tu. Tengok kawasan batu-batu. Tapi dia tenggelam sepenuhnya tenggelam air tu. Dia tak macam dengan yang Paludarium. Paludarium sebahagian air dan sebahagian daratan. Tapi ini tenggelam. Semuanya tenggelam air. Dan kita tengok ikan-ikan tu seolah-olah macam burung berterbangan di situ dan kawasan-kawasan tu dia letakkan batu-batu dan menggunakan haigrass sebagai lantai dari situ dan kayu hanyu ataupun driftwood diletakkan dengan moss. Biasanya yang ni adalah Java moss, ni menggunakan Java moss sebagai membentuk daun-daun pada pokok-pokok tersebut. Okay, next. Next. Okey, ini salah satu juga daripada hasil yang dia create. Okey, ini sama juga dia create satu part yang dia pergi. Okey, next. Okey, cantik dia create macam tu menggunakan tumbuhan aquatik. Okey, salah satu gaya biotok. Biotok ni adalah satu aquascape dijadikan untuk meniru keadaan sebenar sesuatu habitat pada lokasi geografi tertentu. Ia tidak semestinya mempamerkan keadaan taman, dia mempamerkan keadaan yang semula jadi. Dia nak seakan-akan macam Paludarium juga. Tumbuhan aquatik, ikan, sebarang batuan atau pasir mestilah mengikut habitat asal biotok tersebut termasuk sifat kimia air. pH air tu berapa, dia punya airnya berapa dia punya parameter dia ikut kat situ. Ini dipanggil gaya biotok. Kalau batu-batuan dia, kawasan situ. Dia adukkan dengan batu-batu yang lain. Okay, next. Okay, next. Okay, tengok contoh gambar-gambar dia. Seolah kita berada di kawasan sungai, tapi dalam akuarium, kan? Jadi menggunakan pokok
Hydrilla ataupun Elodia. Kemudian dia letakkan ranting-ranting seperti dalam kawasan sungai. Kan? Okay, next. Okay, next. Okay, salah satu juga. Okay, ini pun sama juga. Okay, next. Okay, ini kayak paludarium. Paludarium sebagai akuarium di dalam air dan sebagian lain di luar air, itu kawasan tanah. Yang memberikan pokok seperti Cyperus alternifolius dan Platyphylum Wallici, Anubias dan Bromeliads untuk tumbuh muncul dari air. Akar di dalam air ada yang tenggelam dan ada tumbuh terapung seperti Econia crassipus dan Pistis. Okey, paludarium sesuai untuk membelah amfibia. Okey, bila kita buat satu paludarium ni, kita boleh letakkan metafetasi haiwan kat situ lah, seperti katak, ataupun ada yang letakkan reptilia. Reptilia pun boleh letak kat situ. Tapi dengan kawasan yang kita tutup elok lah, baru boleh kita letakkan haiwan-haiwan yang macam tu. Dan kita biasa buat dekat dengan masa Maha dulu, Maha pada tahun 2018, kita letakkan salamander, haiwan salamander dalam tu. Saya ada ikan, ada salamander. Boleh diletakkan. Okay, next. Okay, next. Okay, ni kalau nak tahu pokok ni, dia nama saintifik. Tapi kalau kita nak tahu ni lah, Cyperus alternifolius, Platyphylum Wallici, Anubias, Bromeliads, Econia crassipus, Pistis staratus. Kalau kita tengok ni, baru kita tahu pokok jenisnya pokok apa. Kalau kita Cyperus ni, pokok kalau kita daripada kampung ni, tapi pokok apa menerung. Menerung. Okay. Ini Anubias macam Econia crassipus ni keladi bunting. Pistis staratus ni pokok kembang. Macam Bromeliads ni dia bukan daripada tempatan, dia diimport daripada Australia, Bromeliads. Okay, next. Okay, ini salah satu contoh-contoh gambar-gambar yang paludarium. Kita tengok paludarium. Okay, next. Next, okay. Tengok di mana akar pokok tu ada yang di atas, ada di bawah. Seolah macam kita berada di kawasan paya. Okay, next. Okay. Nampak kawasan kaki bukit ataupun kawasan terjun macam pokok macam ni. Okay, next. Okay, ini gaya terumbu karang. Terumbu karang ni biasanya kawasan laut lah. Meniru keadaan terumbu mempunyai berbagai jenis terumbu dan ikan marin dan invertebrata marin. Cahaya sangat penting dalam kawasan terumbu karang. Sebab apa? Kalau ada cahaya yang sesuai dengannya, dia akan menampakkan benda tu hidup, akan hidup terumbu karang ni. Okey, itu cahaya banyak peranan untuk kawasan terumbu ni. Okay, next. Okay, next. Okay, ini contoh-contoh dia. Kita tengok terumbu karang ni. Okay, next. Sorry, minta maaf, gambar tak apa elok sikit. Okay, next. Okay, setakat sekarang ni ada soalan nak tanya tak? Kita sama-sama kita cerita sama bersantai. Santai dan boleh tanya soalan, tak ada masalah. Yang mana saya jawab insya-Allah. Okey. Okey, setakat ni tidak soalan lagi, Encik. Okey, kita teruskan Okey. Okey, Encik. Saya berasaskan dari kombinasi haiwan dan politik, iaitu ikan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, yang ini diletakkan di bawah Jabatan Perikanan. Okey, dia tak macam terrarium. Terrarium dia bukan bawah Jabatan Perikanan. Terrarium di bawah pertanian. Tu beza lah sikit. Okey, next. Okey, ini kita tengok definisi dah. Aquascape dengan vivarium. Tapi ini pun masih menjadi pertikaian lagi sebab saya dah jumpa dengan daripada EDA punya company. Dia kata vivarium ni, aquascape tidak termasuk dalam vivarium. Saya tanya dia itu, dia kata tak termasuk. Jadi
Saya nak kena rujuk kepada kepada saya punya bahagian penyelidikan. Kita akan confirm dengan dia orang dulu lah, macam mana kita nak masukkan ataupun tidak. Aquascape ni termasuk dalam vivarium, sama ada masuk ataupun tidak. Saya terpaksa kena rujuk dulu lah. Sebab ADA punya orang dia tak bagi. Dia cakap kalau kata aquascape tidak termasuk dalam vivarium. Okey, aquascape seperti kita tengok tadi, dia ada gaya Belanda, gaya Semajadi, gaya Paludarium, gaya top. Okey, di bawah vivarium dia ada terrarium, dia ada riparium, dia ada paludarium. Okey, ini beza dia. Tapi menggunakan tempat tu menggunakan haiwan-haiwan ataupun benda-benda dia punya bahan-bahan dah hampir sama yang kita gunakan. Kita ada hiasan aquascape dengan hiasan vivarium, hampir sama. Cumanya bezanya dari segi ADA dia kata tidak termasuk dalam aquascape ni, tidak termasuk dalam vivarium. Okey, yang ini mungkinlah kita akan rujuk tengok dengan kita punya bahagian penyelidikan. Okey, next. Okey, tengok istilah terrarium. Istilah terrarium ni dia berasal daripada bahasa Latin. Dalam etimologi dia, terra ataupun land. Terra ni macam bentuk terra ni macam bumi ataupun tanah, dan rim dah berarti satu kawasan yang tertutup atau satu tempat yang tertutup. Okey, terrarium ialah satu bilik kaca tertutup yang menempatkan tumbuh-tumbuhan di dalamnya yang bertujuan untuk mengkaji kehidupan tumbuhan ataupun sebagai hiasan miniatur. Okey, ini adalah terrarium. Walaupun dia tak di bawah dalam Jabatan Perikanan, tapi masuk dalam vivarium. Jadi at least pun saya boleh terangkan sikit lah. Itu je lah secara sambil lalu. Okey, next. Okey, terrarium ini boleh dikatakan sebagai satu ekosistem buatan yang paling semajadi kerana fungsi biologi yang terjadi dalam terrarium mirip dengan yang terjadi di alam ataupun habitat asalnya. Seperti yang kata tadi, mula-mula tadi yang seperti dalam di zoo negara, kita boleh tengok habitat asal macam mana. Kemudian terrarium dapat juga dijadikan makmal biologi mini. Kita dapat kajian berkaitan dengan serangga pun boleh, kerana dapat menampilkan taman miniatur dan bekas kaca. Terrarium dapat mensimulasikan keadaan di alam yang sebenarnya. Kita ada biasa buat terrarium ni, letakkan tanam pokok dalam tu selama 2 tahun pokok tu sampai dia jadi padat dalam kita punya balang tu. Boleh buat kajian kat situ lah, kalau nak buat kajian. Dan contohnya untuk mensimulasikan ekosistem gurun, ekosistem hutan tropika atau selainnya. Okay, kita boleh buat, kita boleh create satu benda yang macam tu lah. Okay, next. Spelling dia aku tadi silap sikit. Dia ada betul, sepatutnya double R. Terrarium tu betul. Terrarium, terrarium. Okey, ini contoh terrarium yang telah dibuat oleh orang peminat terrarium ni, yang pecinta alam semajadi yang akan create, yang kita pun kadang-kadang tu tak jangka satu dia punya hasil ciptaan dia orang tu. Kita tengok betul kita jatuh cinta dengan hasil dia orang tu. Cantik. Okey, next. Okey, next. Okey, kita pergi kepada paludarium, di mana berasal dari bahasa Latin palus itu payah, dan rium ataupun wadah tempat ataupun ruang yang tertutup. Vivarium yang menggabungkan unsur air dan darat di dalam wadah atau ruangan tertutup. Paludarium memungkinkan berbagai jenis fauna dapat hidup di dalamnya, seperti haiwan air, haiwan amfibia, haiwan darat, dan bahkan burung pun dapat hidup di dalamnya. Okey, kalau ikut yang ni dia ada nama lagi. Dan nama dia dari segi terrarium yang paludarium yang boleh menempatkan haiwan-haiwan ni, seperti aviarium ni, dia boleh letakkan burung. Orchidarium boleh letakkan pokok-pokok seperti pokok orchid ataupun pokok anggrek. Kemudian reptilarium, habitat reptilia. Ada pecahan lagi di bawah paludarium ni, ada pecahan lagi. Aviarium, orchidarium, reptilarium, dan satu lagi ocean rim. Ada lagi. Okey, ya, ocean rim ni dia macam di laut aquarium yang pandangannya seperti di laut, di mana ikan-ikan yang ada di laut di kawasan contoh tukar tadi
ikan-ikan batu karang tu ada di situ. Takkan sama kan daripada tempat asal dan di dalam tu adalah sama. Okay, next. Okay, alright. Okay, ini salah satu contoh lah. Paludarium. Okay, kita tengok gabungan air dan daratan. Bahagian tanah dan air lah. Tengok di mana digabungkan dengan hidupan air dan hidupan di darat. Di darat ada tumbuh-tumbuhan, dalam tu ada binatang, dan dalam itu ada ikan. Okay, next. Okay, tapi pada riparium. Riparium ni lebih kurang seakan-akan dengan paludarium juga, tetapi dia lebih menggambarkan keadaan di sungai. Okay, keratan sebuah sungai. Keratan sebuah sungai itu diletakkan dalam akuarium. Okay, dia punya dari segi dia punya seni dah kita tengok macam betul-betul macam sungai. Dengan ada pokok-pokok di situ, dengan penyaluran air semua. Seperti seolah-olah dia macam dekat dengan tempat air terjun. Dan macam tu. Okey. Kemudian riparium ni lebih fokus pada habitat sungai lah. Dan paludarium ni lebih fokus kepada kawasan yang berpayau. Okey, next. Okey. Ini adalah gambar-gambar berkaitan dengan keratan sebuah sungai. Boleh tengok ada ikan-ikan dia seolah macam ikan hiu, tengok pada macam kita berada di keratan sebuah sungai. Okey, next. Okey, ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang sesuai lah bagi sebuah kalau kita nak create satu paludarium ni. Dia cuma sesuai bagi yang paludarium ni adalah macam contoh Cryptanthus bivittatus yang macam spesies pokok nenas. Pokok nenas. Ataupun pokok yang pokok lah untuk paludarium ni pokok yang kurang menggunakan baja, lambat susah untuk mati dan lambat membesar. Pokok-pokok ni sesuai untuk kita buat satu set paludarium. Okey, next. Kita tengok pokok apa lagi. Okey, Sansevieria. Tahu kan pokok Sansevieria kan? Dia macam pokok-pokok lidah jin ataupun aloe vera. Okey. Ini sesuai lah untuk buat letakkan dalam kita punya paludarium. Okey, next. Okey, Symbioxis aureus. Dia macam Anubias. Boleh letak lah. Pokok ni dia susah untuk dia mati. Pokok ni kita kadang-kadang kita buang pun dia hidup lagi. Pokok yang tahan lasak lah. Sesuai untuk kita buat paludarium. Okey, next. Okey, Hydra helix. Ini atau pokok sesuai untuk letakkan paludarium. Okey, sebab dia melekat di bahagian belakang akuarium kita. Okey, next. Okey, ini dia cuma okey, ini dia Pterophyta pokok-pokok pakis pokok pakis. Kita boleh letakkan dalam kita punya akuarium. Kalau pokok pakis ni ada dua jenis lah. Satu lagi dia boleh hidup di submerged Dia submerged, dia boleh tenggelam terus dalam air seperti pokok Macrosorium pteropus ataupun pokok Java fern. Java fern dia boleh tenggelam terus dalam air dan dia boleh hidup di daratan dan di dalam air. Contoh kata pokok Macrosorium pteropus ni, dia apabila dia berada di daratan, dia membiak melalui spora. Kemudian kalau kita letakkan di dalam air dan membiak melalui apa? Okay, dia membiak melalui di hujung daun dia. Dia akan jadi macam pokok setawa. Pokok setawa tu di hujung dia tu kan ada anak benih kan. Dia akan jadi macam tu. Dia merubah sifat fizikal dia dan sifat biologi dia apabila berada di atas darat ataupun di dalam air. Okay, next. Okay, Brophyta, okay, jenis-jenis moss ataupun kita panggil lumut. Kalau ikut dalam dunia ni terdapat 16,000 jenis moss yang kita boleh yang telah dibuat kajian oleh
para pengkaji ni, dia cakap dalam 16,000 jenis dan terbagi pada 3 kategori. Dan untuk yang kita nak Ethereum ni ada base daripada tile moss, okey, macam moss, dan ada star moss. Yang bawah ni ada ni satu sebelah ni yang kecil ni, yang di bahagian bawah tu kita tengok itu adalah star moss. Okey, yang sebelah star moss ni bukan dalam ni adalah tile moss. Okey. Ini adalah moss-moss yang sesuai. Sebab dia apabila dia kena air pun dia tak mati, dia boleh hidup lagi. Okey, ada moss yang boleh tenggelam dalam air seperti Java moss, boleh tenggelam, Christmas moss, boleh tenggelam dalam air, banyak jenis. Okey, next. Okey. Ini adalah peralatan yang kita perlulah. Kita perlu ada aquarium. Okey, aquarium ni untuk kita nak buat nak kerikan satu polarium. Okey, biasanya saya gunakan untuk buat polarium, saya gunakan yang sebelah kiri saya ni, yang ada nombor 26, 25 cm, 30 cm ni. Okey, sebab apa? Kita tengok di belakang dia tu, dia ada satu box. Satu box untuk kita letakkan pump. Supaya kita nak running air tu mengikut tempat-tempat yang kita nak. Kalau katakan berlaku kerosakan macam yang atas ni, bahagian-bahagian atas ni aquarium ni, dia tak ada box kat belakang tu. Kalau kita pump tu rosak, rombak struktur apa yang kita dah buat tu. Jadi dia sayanglah, rugilah. Jadi lebih baik kita gunakan yang ada box tu untuk kita letakkan kita punya pump. Jadi struktur kita punya pembinaan seperti kawasan-kawasan yang berbukit tu adalah selamat. Kita sentuh yang tu. Okey. Better guna yang ni lah, guna yang sebelah kiri kita ni, kita tengok sebelah kiri kita. Okey, macam kita nak buat yang sebelah kanan ni, yang bawah tu, aquarium tu, itu untuk kita letak kat amphibia. Boleh buat, tapi letak kat amphibia tu sesuai lah. Kita nak letak salamander yang atas pun boleh, ataupun yang sebelah kiri boleh letak salamander. Kalau tak katak, mesti yang di bawah ni, sebab nanti takut katak tu lepas keluar. Okey, next. Okey, kemudian kita mesti ada pump air. Tapi pump yang kita agak sesuai dengan kita punya aquarium kita lah. Ada yang dia ada banyak saiz. Yang kecil pun boleh juga. Okey. Next. Okey, ini adalah lampu RGB. Kita perlukan lampu, bukan lampu biasa, lampu jenis RGB. Dia ada red, green dengan blue. Okey, lampu ni dia menggantikan peranan cahaya matahari supaya dia boleh membuat proses fotosintesis dalam indoor, dalam kita letakkan kita punya dalam rumah, kita punya siap paludering kita dalam rumah, kita mesti gunakan lampu ni lah, yang ada RGB. Sebab nanti pokok-pokok tu nak buat makanan, dia boleh gunakan cahaya ni. Kita boleh set selama 8 jam lampu ni. Kemudian lepas 8 jam kita boleh tutup jadi malam. Kemudian siang kita buka balik pula. Jadi seolah-olah dia mengikut sistem dia. Siang buat makanan dan malam siang buat makanan dan membebaskan oksigen. Dan malam pula dia akan membebaskan karbon dioksida, tak silap saya. Kalau malam. Okey, next. Okey, kayu, stick ataupun chopstick. Kita guna chopstick tu, ambillah satu chopstick untuk kita gunakan buat sebagai peralatan kita. Okey, ini yang benar-benar kita perlu ada untuk kita nak buat satu set polarium. Okey, kemudian next. Okey, tweezer. Ni gambar tweezer. Okey, next. Scope. Sebab kita nak ratakan apabila kita letakkan nanti tanah dia nanti, kita nak ratakan ikut bentuk-bentuk yang kita inginkan lah. Okey, next. Okey, gunting, kena ada gunting. Okey, next. Penyembur air kena ada. Okey, untuk kita tak nak pokok-pokok tu layu sebelum kita tanam dia, kita perlu spray pokok dulu supaya dia
untuk kekalkan kesegaran pokok tu. Okey, next. Okey, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan lah. Ini bahan-bahan ni yang kita susah sikit nak dapat. Okey, contoh yang kita tengok bawah ni dipanggil habitat media. Habitat media. Dia sejenis batu-batu daripada Gunung Merapi. Setiap dia hanya sebesar dalam hujung jari kita, sebesar itu. Di batu ni terdapat lubang, banyak lubang-lubang seni. Ada yang berjuta pun ada. Okey. Dia fungsi dia boleh menjadi filter air dan dia boleh memerangkap bakteria, perumah pada bakteria dalam tu. Jadi kita perlu ada lah. Kalau kita ada alternatif lain pun boleh, tapi yang lebih sesuai adalah habitat media ni. Sebab apa? Dia boleh menjadi perumah kepada bakteria dan boleh jadi filter kepada air. Dan dia pun ada ringan. Dia boleh kadang tu bila kita letak dalam air tu dia terapung. Ada yang terapung sebab dia terlalu ringan. Okey, next. Okey, ini akademik Ibraki. Okey, akademik Ibraki ni sebab kita jabatan kita tak buat kajian lagi apa kandungan terdapat dalam dalam akademik Ibraki ni, tanah ni. Ini adalah tanah ni. Kalau ikut dari company dia beritahu tanah ni adalah sesuai untuk dia membekalkan nutrien pada pokok dan seterusnya dia merawat kualiti air. Bermakna air kita tu akan sentiasa menjernihkan air. Supaya kita nampak ikan-ikan yang kita letakkan dalam air tu, nampak dia pada renang tu, dia air akan jadi jernih. Kita tak tahu apa kandungan dia. Nanti kita akan minta kita punya bahagian penyelidikan untuk buat kajian lah. Sebab apa? Ini secret company tau. Secret company, dia company tak beritahu apa dia kandungan yang ada di dalam akademik Ibraki ni. Okey, next. Okey, ini adalah aktif carbon atau arang aktif Dia berfungsi untuk merawat air. Mungkin tuan-tuan apa-apa dah tahu fungsi arang dalam kaedah rawatan air. Dia boleh menyerap amonia, dia boleh menstabilkan nilai pH. Okey. Ini di antara bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, next. Okey, ini pasir. Biasanya kita pakai pasir yang halus pasir yang seolah kita yang dah ditapis pasir tu, yang dah cuci, kita dah buang dia punya kelak-keladak semua. Baru kita boleh gunakan untuk buat sebagai dasar, Kalau kata macam dasar kawasan berpayar tu, dasar dia berpasir, pasir jenis macam mana, warna putih ke warna perang. Ini ada pilihan kita boleh buat. Okey, next. Okey, sphagnum moss. Sphagnum moss, kalau dalam kita buat nak create satu polytherium, dia ada dua peranan. Okey, salah satu peranan dia adalah dia berfungsi untuk dia mencantumkan antara, kalau kita buat macam kawasan-kawasan berbatu, dia mencantumkan batu tu. Kita letak dia di tengah-tengah di antara batu dengan batu dan kita akan letakkan gam ataupun glue yang 3 second tu. Kita letak, dia akan basah. Dia akan jadi macam tindak balas kimia di situ, dia akan terus melekatkan batu tu, batu dengan batu. Dan di tengah-tengah tu adalah sphagnum moss. Dia akan menjadi satu media pelekat pada batu-batu yang kita susun di situ. Dan lagi satu lagi kita akan letakkan sebagai lapisan. Sebagai lapisan pada pokok-pokok kita nanti tu. Okey, nanti saya akan tunjuk kedudukan dia dalam kita punya binaan polytherium kita. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, next. Okey, ini gam superglue yang kita perlu ada lah untuk kita nak buat. Kita kena ambil yang 502. Ini adalah yang disarankan oleh orang yang pengusaha-pengusaha polytherium. Gam ni sama ada kita boleh gunakan glue pun boleh. Ni gunakan silikon. Daripada gunakan gam ni, kita boleh gunakan silikon untuk mencantumkan batu-batu tersebut. Okey. Dan lagi satu lagi, kalau kita nak cantik lagi, untuk nampak belakang tu, dia panggil spray foam. Spray foam tu dia ada dua jenis warna. Satu warna kelabu dan satu warna
perang dan satu lagi warna hitam. Spray foam untuk latar belakang kita yang paludarium. Okey, next. Okey, ini antara gambar rajah. Kita boleh tengok gambar rajah ni susunan yang saya kata tadi tu, di mana terdapat sphagnum moss. Okey. Kita tengok daripada atas tu gudang lampu ataupun daripada bahagian bawah dulu bawah kita tengok tiang itu adalah susunan batu ataupun kayu yang kita akan letakkan sphagnum moss yang kita bersama dengan super glue tadi tu yang nak mencantumkan batu. Okey. Kemudian pump tu di bahagian yang kotak hitam tu adalah pump. Seperti yang saya kata tadi tu, dia ada satu box di belakang aquarium tu. Di situlah kita akan letak pump dia. Okey. Malam lah ya. Risau. Okey. Okey, kemudian kita letakkan habitat media. Okey, habitat media tu adalah warna yang agak sikit coklat sikit. Habitat media susun di situ. Kita akan susun, letakkan di situ. Kemudian di atas dia tu kita letakkan arang. Tapi jangan banyak dia tak banyak arang, tak banyak guna. Sikit saja. Okey. Kemudian di atas arang tu kita akan letakkan sphagnum moss. Okey, pada sphagnum moss kemudian baru kita letakkan epidermal soil. Okey, kena bagi beraki tadi tu. Kemudian baru kita letakkan tanam pokok. Kita boleh tanam pokok perhiasan. Okey. Okey. Jadi pump ni, kita tengok di pump yang kotak hitam tu, dia akan ada satu pipe di atas tu. Pipe itulah yang akan mengalir. Kita boleh letakkan 5 jenis 5 urat pipe yang kecil tu Boleh letak 5, masukkan dalam dia punya punca dekat pump tu. Kita gabungkan di situ, kemudian kita boleh alirkan air tu. Biasanya 5 lah. 5 pipe tu kita letak, kita alirkan di 5 tempat kawasan yang kita nak tanam pokok tu. Jadi kawasan di situ sentiasa berair. Okey. Tengok air dia, kemudian okey, tu pasir hiasan. Okey, di atas tu ada lampu. Okey, lampu yang kita letak ni dia tidak boleh melebihi 40 cm Mesti dalam lingkungan 40 cm. Kalau tidak, nanti di pokok tu tak dapat cahaya yang sepenuhnya lah untuk dia buat makanan tu. Okey. Next. Okey. Agak dah faham tak macam mana nak buat vivarium? Faham tak tentang vivarium? Boleh kita kongsi? Boleh? Boleh, Encik. Boleh Okey, sama-sama lah kita nanti membina satu hiasan ringkas paludarium nanti dekat UPM nanti. Okey. Walaupun kecil yang ringkas tapi kelihatan menarik. Okey. Boleh. Boleh. Okay, next. Okay. Nampak ringkas ringkas. Tapi dia menarik, kita tengok dia menarik tak dengan lampu dia, kita tak dengan apa boss ball. Dan dia ada boleh letakkan pokok macam pokok carnivorous plant carnivorous plant macam pokok peyuka ataupun sini Drosera yang kita tengok gambar yang sebelah kiri ni yang ada 3 pokok tu. Itu Drosera, pokok tu dia carnivorous plant. Dia boleh serangga. Kemudian dia ada pokok lagi, ada pokok apa lagi? Pokok Venus flytrap pun kita boleh letak juga. Kalau kita nak buat konsep ikut betul-betul pada konsep kita nak buat pada konsep Jurassic kalau kita nak buat konsep Jurassic dia seeloknya kita boleh tanam pokok tu lah. Kita gunakan pokok Venus flytrap, pokok Drosera ataupun Sericenia, pokok-pokok yang carnivorous plant. Okey, ada apa nak soalan sebelum cukup awal lagi 9. Boleh ikut sampai 9.30 tapi you all boleh lanjut lagi sampai 10.30 Boleh. Okey. Okey. Terima kasih diucapkan Encik Muhammad Sani bin Talib di atas perkongsian ilmu yang diberikan sebentar tadi. Kini adalah masa sesi soal jawab bersama penceramah. Sekiranya terdapat peserta yang ingin bertanyakan soalan
Anda dibenarkan untuk menaip soalan tersebut di ruangan komen yang ada di ruangan komen Zoom. Okey, Encik, kita ada satu soalan daripada Fatin Nur Atika. Soalannya adalah, adakah arang aktif dalam paludarium akan mengubah warna air dalam tangki? Okey, Fatin, sebenarnya dia tak merubah. Arang aktif ni dia adalah satu arang yang pepejal lah. Dia keras dia punya arang tu. Dia tak akan menjejaskan warna-warna air tu, dia tak terjejas. Okey, semalah dia merawat air tu. Okey. Boleh Fatin? Boleh tengah jawapan Okey. Okey, okay, terima kasih Encik. Okey, Okey. soalan yang kedua Kalau kita berbunyi daripada sekejap boleh. Sekejap sikit lagi. okey. Okey, kalau Fatin nak dapatkan arang aktif tu, kalau ikut di kedai krim ada jual, dekat Shopee pun ada. Dia berbentuk macam pellet Macam pellet kita bagi makan arnab pellet tu bentuk dia, tapi dia warna hitam. Itu panggil arang aktif. Okey. Okey. Okay, terima kasih Encik. Okey, soalan yang kedua iaitu daripada Auni Batrisha. Sesuai ke untuk kita buat aquascape atau paludarium dengan bekas plastik instead of bekas kaca? Okey, terima kasih yang bertanya. Okey, kalau bekas plastik tak berapa sesuai lah. Disebabkan bekas plastik warna dia akan kabur. Okay, satu ketika tu dengan satu masa tu warna dia akan kabur dan kita susah nak menyucikan dia. Dia jadi kabur tu dia macam sifat plastik Tapi biasanya kalau tak plastik dia menggunakan aquarium yang U shape, bukan yang V shape yang tak bersegi ataupun crystal glass. Dia berbeza daripada aquarium ikan biasa. Okey, itu lebih menarik untuk kita nak buat aquascape. Dan crystal glass ni sesuai juga, tapi kalau kita nak buat nak buat paludarium, boleh je guna untuk yang V shape ni apa boleh. Okey. Kalau kita gunakan yang plastik tadi tu, pokok boleh hidup, tapi dari segi pemandangan tu tak cantik lah. Pemandangan akan kurang menarik nanti. Okey. Okey, terima kasih menjawab soalan tadi Okey, terima kasih Encik. Okey. Untuk kita ada 3 soalan yang terakhir. Okey, soalan ni daripada Sim Hilin. Apakah cadangan Encik kepada beginners? Okey. Pada beginners, kalau boleh kita nak set up satu paludarium tu, kita perlu tengok menu dia dulu lah, sebab kita perlukan susunan yang betul di mana kita akan letak pokok-pokok tu semua dengan konsep yang betul. Kalau katakan kita letakkan batu tu, kan batu dia ada macam vertical dan horizontal kan, ada vertical, kalau kita letak balik ada horizontal kan. Okey. Kalau kita nak kawasan tu yang nampak betul-betul dia semua jadi, mesti batu kalau bentuk vertical saja, kalau horizontal saja, keseluruhan dia. Okey. Okey, terima kasih kalau Encik. Okey, terus. Kita dapatkan nasihat boleh hubungi saya di Pusat Kesanggur ataupun mana-mana studio untuk yang buat paludarium yang terdekat lah. Contohnya kata dekat Damansara ada satu. Damansara. Kemudian di Penang ada satu yang saya tahu lah. Dia orang memang pakar lah dalam bidang ni. Boleh minta nasihat, tak ada masalah. Okey. Okey, Dan mungkin terima sikit kasih. hari lagi kita akan keluarkan satu, sorry. Okey, kita akan buatkan satu buku lah. Kita dari Jabatan Perikanan. Mungkin this year kita akan cadangkan untuk satu buku, dan mungkin next year kita boleh keluarkan satu buku lah berkaitan dengan paludarium ni. Okey, boleh datang kursus. Kita pun ada sediakan kursus bulan 7 ni, bulan Julai. Kita ada kursus tentang paludarium ni. Kita join sekali tahu, kursus tumbuhan aquatik dan paludarium ni. Terrarium pun mungkin kita akan buat sekali. Okey, boleh join lah. Boleh mohon dalam melalui e-latihan. Ataupun kalau katakan nak cepat tu, boleh datang sini sebagai latihan industri. Boleh mohon. Okey.
Okey, baik Sim. Jawab soalan Sim eh. Boleh Sim? Dah jawab soalan? Tak. Halo. Tak tak menjawab soalan eh? Ya, tak Okey, ada. Tak ada soalan. Ya, thank you. okey sama baik. Okey, lagi? Okey, terima kasih Encik. Untuk soalan kedua terakhir, Okey. berapakah minimum budget untuk menyempurnakan satu paludarium? Ini soalan daripada Mok Wen Hui. Daripada siapa? Mok Wen Hui. Dia tanya pasal berapakah minimum budget untuk menyempurnakan satu paludarium. Okey. Memang kita nampak dia kecil, comel, cantik. Tapi dia punya bajet dia tu memang cantik jugalah. Sebab dia punya peralatan atau pokok ni agak mahal sikit. Kalau ikut dia punya aquarium dia saja pun dah 100 lebih. Sekurang-kurangnya pun kita perlu spend RM700 lah. Yang menarik, lampu dia saja pun dah 200. Lampu dia saja. Tak termasuk pokok-pokok lagi. Kan? Itu dia punya habitat kabinet, habitat media kan, habitat media, akademik Ibaraki, you kena spend at least 700, ada 700, boleh buat satu set ni lah. Itu pun kita kena buat sendiri. Kalau kita nak beli, harga dia lebih kurang dalam satu set paludarium yang berukuran lebih kurang dalam 1.5 kaki, 2 kaki darab 1 kaki, dari aquarium dia. 2 kaki tak 1 kaki, harga dia lebih kurang dalam 3,500. Sebab apa harga dia mahal macam tu? Salah satunya dia orang jual sekali dengan idea creativity dia orang. Kalau kita buat sendiri tak sampai lah harga ni 3,500. At least kita dah spend 700 pun dah okey. Berapa ikan-ikan hiasan pun sekarang dah mahal. Seekor ikan hiasan pun yang kecil tu sebesar mana? Kita tengok saiz 1 inci ataupun 2 inci macam tu saiz. Ikan hiasan tu ada yang RM5 dengan RM10, ada yang RM20 ikan hiasannya. Kan? Jadi at least ada 700 tu bolehlah kita klik sendiri. Boleh buat. Okey. Okey, menjawab soalan Okey Encik. Okey, terima Okey, kasih untuk bertanya. soalan yang terakhir Okey. daripada Ainin Syamimi. Berapa okey. kerap kita perlu menukar air jikalau paludarium mempunyai ikan dan cadangan supaya ikan mampu hidup lebih lama? Okey. Untuk makluman pada semua lah, bukan untuk ini saja. Sebenarnya ini kita boleh katakan paludarium ini adalah zero maintenance. Boleh dikatakan zero maintenance. Sebab kita hanya perlu menambahkan air saja. Sekiranya air itu berkurangan, kita perlu tukar. Sehingga pump itu, selagi pump itu tak rosak, pump airnya tak rosak, kita just top up air sahaja. Dan kalau kita nak selamat lagi, kita boleh letakkan dalam rumah kita di kawasan yang tidak direct cahaya matahari, yang direct cahaya matahari kena aquarium tu. Jangan kita letak di kawasan yang boleh kena direct cahaya matahari. Okey, dia cuma kita perlu lampu tu pun dah cukup lah untuk dia. Boleh dikatakan zero maintenance. Okey, kalau kita nak canggih lagi lah. Nak canggih lagi, kalau kita nak keluar, kadang-kadang tu kita nak balik kampung, seminggu, 2 minggu, kita beli apps. Satu apps yang boleh mengawal suhu dia, yang boleh buat macam hujan, boleh letak fogger yang asap-asap tu. Kita boleh kontrolkan yang tu. Okay, sekiranya kita tengok pokok-pokok yang di dalam tu nampak layu, kita set kat kita punya kita gunakan handset kita saja, apps tu, kita kontrol kat situ, dia akan jadi macam hujan, buat sprinkle. Macam hujan. Okey, sekiranya suhu dia dalam rumah kita tu tinggi, kita gunakan fogger untuk melemakkan pokok-pokok tu. Gunakan apps. Itu pun boleh juga macam tu. Dan terkini tu sebab apa? Sekarang punya teknologi dia orang dah mampu manipulasi iklim dalam satu tempat yang tertutup. Diorang boleh tanam pokok-pokok dalam satu bilik di rumah kita tu, boleh tanam pokok-pokok yang daripada luar negara yang mempunyai 4 musim. Dia boleh kontrol debat macam salji, kena debat musim macam musim luruh, dia punya suhu dia tu. Manipulasi iklim. Okey. Ainin, nak menjawab soalan kah? Ainin? Terima kasih Cik menjawab soalan. Okey, sama-sama. Okey, ada lagi soalan tak? Sebelum saya menutup ceramah pada malam ini.
Mungkin tidak ada soalan sudah, Cik. Okey. Okey. Baiklah, sesi soal jawab bersama penceramah kita pada malam ini berakhir di sini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada penceramah Encik Muhammad Sani bin Talib. Sebelum kita mengakhiri slot program kita pada hari ini, diminta kepada semua peserta untuk membuka fungsi kamera bagi sesi fotografi bersama penceramah. Okey, sebelum menutup acara malam ni, saya mohon maaflah sekiranya ada saya terkesan basah ataupun kata-kata yang kurang menyenangkan daripada saya, dan yang baik itu datang daripada Allah Taala dan yang kurang baik itu adalah daripada kelemahan saya sendiri, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua peserta boleh buka kamera untuk sesi bergambar. Okey, ada empat page. Okey, yang pertama 1, 2, 3. Okey, yang kedua 1, 2, 3. Okey, yang ketiga 1, 2, 3. Dan page yang terakhir 1, 2, 3. Okey, terima kasih pada peserta yang membuka kamera. Okey, seterusnya adalah sesi Kahoot Game. Para peserta diminta untuk bersedia di aplikasi Kahoot Game atau anda boleh memasuki pautan Kahoot Game yang telah tertera di ruangan komen. Okey, semua peserta boleh join. Okey, izinkan saya mengundur diri. Terima kasih semua. Encik. Okey, Terima selamat malam. kasih. Okey. Okey, diminta sama peserta menggunakan username dan nombor metrik untuk join Kahoot Game ni supaya boleh tahu siapa yang pemenangnya. Menggunakan name dan nombor username tu guna
Oke, peserta kita akan mulakan game dalam siapa yang belum masuk silakan masuk. Oke, kita akan mulai sebentar lagi dengan kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, start. Kejap ya peserta, ada masalah teknikal.
Oke, soalan yang terakhir. Oke, peserta yang ketiga, pemenang yang ketiga itu Izaz. Yang kedua yaitu bermetrik 19942 dan pertama itu jatuh kepada siapa? Daeng itu 0692. Tahniah kepada semua peserta dan juga para pemenang. Oke, bagi peserta yang memenangi Kahoot Game boleh buka kamera. Kita tengok siapa-siapakah dia. Nomor 1, 2, dan 3.
Buka kamera. Oh, Daeng. Tania. Yang kedua yaitu Nurul Natasha Nordin. Dan yang ketiga yaitu Muhammad Izaz. Tania. Oke. Sebelum kita mengakhiri slot program kita pada malam ini, para peserta diminta untuk mengisi pautan kehadiran yang telah disediakan di ruangan komen. Kejap, link buat komen saja. Oke, link ada di ruangan komen. Boleh isi link kehadiran untuk attendance, untuk merit. Never let you go. Oke, terima kasih kepada semua peserta yang terlibat.